ke depan sahaja. So itu adalah kepentingan bila kita bergeraklah. Memang dah diciptakan badan kita ni untuk berfungsi dengan sebaiknya lah. Okey. Seterusnya, saya nak juga kongsikan dengan anda dengan semua business leader yang ada masuk pada malam ni. Okey, kalau anda nak tahu, statistik menunjukkan 40% rakyat Malaysia ni ada masalah tulang dan sendi sebenarnya. Yang ni bukan saya cakap, tapi sebenarnya ini adalah daripada The Sun pada tahun 2021, berita daripada berita sendiri. Okey. So dekat sini menunjukkan sebenarnya ramai rakyat Malaysia yang ada masalah sendi sebenarnya. Dan betul tak? Banyak kelas yang nak masuk berdiri silat-silat tak sempat nak duduk lagi pun. Kan? So bila kita berdiri terlampau lama, dia boleh menyebabkan lebih tinggilah risiko untuk mendapat sakit sendi. Sebab apa? Bila kita hold satu position at one time, dia akan menyebabkan masalah lah tinggi. Lebih ramai risiko. Okey, Rafiah, cikgu ramai yang sakit lutut. Yes, betul. Dan sebenarnya itu bukan pada cikgu sahaja, tapi juga kepada mereka yang kerja office. Kerja office, duduk. Duduk terlampau lama pula kan. Duduk tengok laptop, tengok lama-lama. And then even waktu rehat pun kadang-kadang kita masih lagi duduk makan. So kita duduk tu dalam satu position pada masa yang lebih lama, dia akan meningkatkan risiko untuk sakit sendi dan juga tulang sebenarnya. Dan sebenarnya bukan pada cikgu dan juga pada kerja office saja, tapi lebih ramai lagi lah yang memerlukan solution pada untuk masalah sendi ni. Anda boleh lihat sendiri dekat farmasi. Okey, saya ada seorang rakan ni, dia sharekan pengalaman dia yang bekerja di farmasi. Sebenarnya bila orang datang farmasi, memang ramai sebenarnya yang cari suplemen untuk masalah sendi sebenarnya. Dan even mereka sanggup keluarkan duit dalam lebih kurang suplemen tu lebih daripada 600 pun dia sanggup. Sebab apa? Sebab sakit yang teramat, memang menderita. Yes, menderita sakit yang kita memang nak kurangkan sakit. Dan especially untuk para warga yang lebih tua, especially yang mereka dia takut nak jumpa doktor kan. Jadi dia ambil solution untuk tambah dengan suplemen. Jadi ini sebenarnya adalah antara prospek yang anda boleh jadikan sebagai target market lah untuk mereka lebih dapat kesihatan sendi dan tulang yang lebih sihat satu, dan juga boleh menjalankanlah rutin harian seperti biasa. Itu yang paling penting sekali. Okey? Alright. Dan di sini saya nak sharekan kepada semua sekali. Okey, dan bila kita tahulah yang masalah joint problem dekat Malaysia ni, ini adalah antara 3 yang terutama sekali, yang paling utama. Okey, dan yang paling utama sekali, yang first, yang paling famous, yang sentiasa berlaku di Malaysia ni adalah osteoarthritis. Pernah dengar tak tentang osteoarthritis semua? Siapa tahu osteoarthritis ni apa sebenarnya? Okey, osteoarthritis ni, dekat sini Finas nak sharekan dengan semua. Dia adalah sebenarnya sakit sendi yang disebabkan oleh kerosakan tulang rawan. Tahu tak tulang rawan tu yang mana? Siapa tahu tulang rawan tu yang mana? Kalau anda makan ayam, okey, dia ada warna putih tu kan. Kalau anda tengok makan dekat makan peha ke kan. So anda tengok yang warna putih itu adalah tulang rawan. So bila berlakunya kerosakan ataupun penipisan tulang rawan ni, dia boleh menyebabkan osteoarthritis ni lah. Dan sebenarnya tulang rawan ni, fungsi dia sendiri adalah untuk menyerap hentakan. Okey, untuk melincirkan pergerakan, lagi senang, smooth untuk bergerak antara sendi tu. Jadi bila dia dah haus, itulah yang menyebabkan dia sakit. Rasa macam nilu-nilu, rasa tak selesa kan, hingga nak angkat berat pun susah. So itu adalah osteoarthritis. Manakala untuk rheumatoid arthritis, okey, untuk rheumatoid arthritis ni adalah mereka yang ada masalah sendi juga, tapi ia adalah satu penyakit autoimun. So autoimun ni adalah penyakit yang boleh menyebabkan keradangan di bahagian sendi. So rheumatoid arthritis ni juga boleh terjadi pada sesiapa sahaja, tak kira umur. Okey, dan dia juga boleh menyebabkan anda rasa sakit sendi,
bengkak sendi. Okey, bengkak sendi dan hingga boleh menyebabkan kekejangan, dan kalau tidak dirawat, okey, boleh menyebabkan maut juga. Dia memang sangat membahaya penyakit ni. Okey. Alright. Dan seterusnya untuk gout. Yang ni famous. Semua mesti pernah dengar tentang gout, betul tak? So gout ni sebenarnya, okey, dia terjadi bila uh, ada berlakunya berlebihan asid urik dalam badan. So asid urik ni macam mana kita dapat? Okey, asid urik ni adalah kita dapat daripada makanan yang tinggi purin. Makanan tinggi purin tu apa? Anda kena elakkan makanan-makanan yang tinggi purin. Contoh dia, makanan apa, red meat, daging merah, seafood, organ-organ dalaman, hati ke pedal ke, tu adalah antara makanan yang kita kena elakkan lah sebab dia tinggi purin. So bila makanan tinggi purin, dia akan menyebabkan asid urik tu berlebihan dalam badan. Bolehlah terjadinya uric acid crystal macam dalam gambar ni. Yang boleh menyebabkan rasa sangat sakit bila nak bergerak. Okey, merasa macam sakit yang memang susah lah nak bergerak, macam rasa menyocok-nyocok. Okey. So itu adalah antara tiga lah masalah sendi yang berlaku di Malaysia ni. Dan sebenarnya masalah sendi ni dia boleh berlaku tak kira umur. Siapa sahaja pun boleh kena. Tapi lebih tinggilah risiko pada mereka yang lebih berumur. Okey, seterusnya Finas nak sharekan yang osteoarthritis ni adalah antara yang paling common lah yang berlaku dekat Malaysia ni. Okey, osteoarthritis ni seperti yang Finas dah terangkan tadi, dia adalah penipisan daripada tulang rawan, dan bila berlakunya jangka masa yang lama osteoarthritis ni, anda tak rawat osteoarthritis ni, dia boleh menyebabkan masalah-masalah yang selampau sakit, susah bergerak, hingga menyebabkan anda nak buat satu kerja pun tak selesa. That's why banyak yang cari dekat farmasi tadi. Sebab dia dah tanggung derita sakit yang lama. Okay? Alright. Dan apakah antara sebab-sebab yang berlaku osteoarthritis ni adalah, first adalah masalah berat badan. Okey, bila masalah berat badan yang berlebihan, okey, dia akan bagi lebih pressure tau pada bahagian tulang dan sendi kita. So dia akan menyebabkan kita sukarlah rasa sakit, susah nak bergerak semua. Dan macam mana untuk anda minimizekan risiko ni adalah first, kena jagalah berat badan, kena kurangkan berat, dan yang paling penting sekali boleh buatlah exercise yang low impact, yang tak impact. Contoh dia brisk walk ke, swimming, cycling, yang tak ada bagi impact yang kuat. Ataupun kalau cycling susah, boleh try regangan lah, stretching sahaja. Okey, manakala kalau reason yang kedua adalah faktor umur. Okey, dan bila semakin meningkat umur sebenarnya, penipisan tulang rawan tu lebih tinggi. Okey, jadi kita memang sangat suggest kepada semua untuk jaga posture, jaga jenis-jenis kasut yang kita pakai, kurangkan pakai high heels, ataupun kalau kena pakai high heels, make sure tak pakai dalam tempoh yang lama. Boleh practice stretching juga. Okey, dan yang seterusnya adalah disebabkan masalah injury. Yang ni sangat membahaya tau. Masalah injury itu adalah apabila terjadinya, bila anda ada injury, kan, ada kecederaan tapi tak rawat. Itu yang boleh menyebabkan lebih teruk osteoarthritis tu. Okey, jadi make sure kena maintain posture yang betul. Contoh sekarang ni anda tengah duduk kan, posture kena tegak. Okey, kalau nak angkat barang pun ada posture dia kan. Kena angkat barang, kena tunduk dengan betul lah, ada posture dia yang betul. Okey, dan seterusnya waktu exercise, kalau ada injury ke, make sure kena rawat injury tu. Jangan tak rawat and then exercise balik, dan dia boleh menyebabkan lebih teruk lah. Okey, alright. Seterusnya, anda nak tengok dekat gambar ni. Okey, kita nak tahulah kan, anda yang tak pernah rasa joint pain ni macam mana? Siapa yang tak pernah rasa? Siapa yang tak pernah tahu pun apa masalah sendi ni sebenarnya? Jom Finas nak ceritakan dekat sini. Okey, masalah sendi ni anda boleh lihat dekat sini. Ni normal. Sendi yang normal. Anda boleh tengok yang warna putih ni adalah tulang rawan. Tulang rawan dia okey je. Tak ada masalah, tak ada berlaku penipisan. Okey. Manakala untuk mereka yang ada masalah joint pain kat sini, anda tengok beza tulang rawan yang normal dengan yang tak normal. Apa beza dia kat sini?
Nampak tak beza? Okey, beza dia yang dekat sini bila ada masalah berlakunya joint pain ni adalah dia punya penipisan tulang rawan dia makin teruk hingga menyebabkan ada hadirnya bone spurs ni. So bone spurs ni adalah taji tulang. Bila dia akan tajam-tajam, dia akan ada tajam-tajam dekat bahagian sendi tu. Okey. Apa taji tulang ni buat adalah sebab dia nak balancekan balik badan kita. Sebab bila berlakunya masalah sendi ni, okey, penipisan tulang rawan ni dia akan menyebabkan tak stable lah tulang jadi tak stable. So nak make sure stable, dia berlakunya lah bone spurs ni. Dia akan timbul tajam-tajam ni dekat tulang kita. Dari situlah yang menyebabkan anda rasa sakit sangat, rasa bisa menyocok-nyocok. Kalau siapa yang ada rasa macam tu, mungkin disebabkan berlakunya macam ni lah. Okay, rasa yang teramat sangat sakit. Bisa bila bergerak especially. Okay, jadi make sure untuk kita kena jagalah dengan nutrisi yang betul. Okay, kena make sure ambil lah nutrisi seperti omega 3. Okay, omega 3 untuk sebagai lubricant. Ambil collagen untuk support cartilage dan juga polyphenol. Okay, ni semua membantulah untuk kesihatan sendi kita. Alright? Yes, betul. Rasa macam current. Betul. Itu adalah apa yang kita rasa lah. Okay. Alright, sekarang ni Finas nak sharekan satu video ni. Okay. Video ni dia tunjukkan perbezaan bunyi. Okay, anda kena sound kuat sikit. Bunyi tulang yang normal dengan bunyi mereka yang ada osteoarthritis. Jom kita tengok video ni. Now, let's listen to some of the sounds. These are the sounds from a 37-year-old man with healthy knees. He's extending and flexing his leg, and as he does, we're recording the sounds that are generated from the knee. These are the sounds from a 37-year-old man with osteoarthritis. He's had multiple prior knee surgeries. He's unable to play sports or run on his left leg. He has to go to physical therapy regularly just to keep his knee functioning, but still he has instability. The crackling and grinding sound you hear is from the frictional rubbing inside of the joint. Okay, semua dapat tengok tak perbezaan dalam video ni? Okay, Finas concludekan lah. Okay, sebenarnya tadi dia tunjukkan, dengar tak tadi bunyi tulang yang normal? Dia tak ada bunyi, dia bunyi biasa je kan. Tapi kalau bunyi mereka yang ada osteoarthritis tu, dia ada bunyi pak, pak, pak. Dia lebih lain bunyi dia. Dan sebenarnya ni adalah daripada YouTube yang kita ambil video ni. Dia seorang engineer, dia nak invent satu alat lah yang boleh kesan masalah osteoarthritis ni dengan lebih awal. Sebab usually dekat hospital, dekat klinik ke, kita hanya akan buat rawatan. Tapi kalau nak kesan daripada awal tu susah. Tapi engineer ni dia nak invent satu alat, so dia buat kajian lah, dan kajian ni masih lagi ongoing dengan membezakan bunyi antara tulang yang normal dengan mereka yang ada masalah osteoarthritis. Nampak tak betapa bagusnya dan betapa ngerinya bila kita dapat tahu tulang kita ni dengan lebih awal ada masalah osteoarthritis. Jadi kita semua ni yang dah tahu beza dan juga penyakit ni apa yang teruk dia, anda kena make sure prevent. Okey, sekarang ni saya nak buat aktiviti dengan anda semua dekat sini. Tak kisahlah semua yang tengah duduk ke berdiri ke, jom kita buat aktiviti ni. Okey, anda just buat make sure tangan tu kat belakang macam ni. Dan fleksibel tak? Boleh sampai tak tangan, kedua-dua tangan? So cuba buat sekarang semua. Boleh buat tak? Buat kedua-dua belah, kiri dan kanan. Boleh tak kat belakang ni? Tangan, kedua tangan sentuh. Boleh sentuh tak?
Ataupun sentuh antara permukaan jari je kat belakang. Make sure grip boleh grip. Semua boleh tak? Nuri Nazifah boleh. Kiri Birish Jili. Kiri tak sampai. Boleh, boleh grip, boleh. Okey, boleh. Okey, macam kalau Finas, Finas sebelah kanan, Finas boleh grip. Tapi belah kiri, Finas hanya boleh touch saja, tak boleh nak grip. So maknanya mungkin Finas kurang fleksibel lah belah kiri. Okey. Jadi apa yang Finas boleh buat lepas ni mungkin kita akan lebihkan regangan sebenarnya. Dan so itu adalah awareness lah untuk anda semua. Sebelah je boleh, tak boleh. Ni adalah awareness ataupun aktiviti yang anda boleh guna juga bersama mereka prospek ke ataupun downline anda lepas ni. Okey, sekarang ni Finas nak sharekan untuk osteoarthritis ni, apa yang rawatan yang biasanya kita buat adalah macam mana cara nak manage untuk kita kurangkan osteoarthritis ni adalah first adalah dengan medication. Nak kurangkan rasa sakit kan, kita bagi pain relief, NSAID kita bagi. Okey. Dan yang kedua adalah physical therapy. Ni physical therapy ni adalah kita buat lah. Jumpa fisio kan. Dia akan bagi cara-cara senaman, posture yang betul, tips-tips lah untuk improve balik joint function kita, untuk kuatkan balik muscle dan boleh lebih fleksibel. Dan selain daripada tu, of course lifestyle modification dengan make sure kita untuk jaga lifestyle, jaga diet untuk kita dapat kurangkan berat dan boleh dengan melakukan low impact exercise juga. Dan manakala untuk mereka yang stage yang lebih teruk, mereka akan buat injection. Injection ni lah yang Finas nak sharekan kejap lagi. Dia akan buat injection corticosteroid dan juga hyaluronic injection untuk tambah balik suplemen viscosuplemen ni untuk make sure dalam tambah balik pelincir synovial fluid dekat lutut ni untuk make sure joint replacement surgery. Masuk besi lah. Ngeri tak? Kan sampai boleh masuk besi. Okey, Finas nak sharekan dengan semua. Ni adalah kos dia. Okey, kalau injection tadi untuk mereka yang dah sakit sangat sendi kan, yang menyebabkan synovial fluid dia pun dah kurang, dah rasa sakit sangat sendi. Ini adalah antara rawatan yang boleh diorang buat adalah Monovisc knee injection. So Monovisc knee injection ni dia inject ubat, dia inject viscosuplemen ni untuk dia nak legakan rasa sakit tu. Dan actually bila kita buat injection ni harga dia 1,800 satu kaki, single injection satu lutut, contoh lutut kanan 1,800. So tambahlah kalau kena dua-dua kaki kan, biasanya memang akan rasa sakit lah kedua-dua kaki. 1,800 campur 1,800 dah berapa? 3,600. Dan injection ni sebenarnya tak boleh tahan selamanya, dia hanya bertahan selama 6 bulan. So anda bayar dah 3,600 tu, mahal-mahal tu, bertahan selama 6 bulan. Itu kalau setahun dah berapa? Setahun dah lebih kurang 7,000. Dan 7,000 itu sebenarnya bukan hanya untuk injection, tak termasuk consultation. Kalau anda pergi ke hospital lagi kan dah berapa. So tengok kos untuk kita rawat masalah sendi ni. Memang sangat banyaklah kita perlukan. Kena banyak duit lah, kan. Dan seterusnya kalau dah lagi teruk sampai sendi tu dah tak boleh nak digunakan dah, ini adalah caranya adalah buat total knee replacement. Memang kita dah tak boleh buat apa, sendi kena masuk besi untuk tukar sendi yang dah rosak. Okey, tengok dia masukkan besi, ni cara dia, dan dia sebenarnya kos dia boleh sampai sehingga 60,000. So masuk besi, gantikan joint yang haus tadi. Dan bila anda buat total knee replacement ni, sebenarnya dia bukan dia memang boleh bertahan jugalah, boleh bertahan lama, lebih lama daripada injection ni, tetapi sebenarnya mungkin banyak side effect. Contoh kalau waktu sejuk kan, tak boleh sejuk-sejuk, ataupun take time lah, bila surgery berlaku take time untuk anda recover, kena pergi rehab dan sebagainya. Dan sebenarnya memang penting sangatlah untuk kita sebenarnya untuk prevent benda ni daripada berlaku, kena maintain dengan tambah nutrition dalam kita punya diet dan juga pengambilan suplemen. So that's why kita nak elakkan daripada semua ni berlaku kan. So kenalah jaga kita punya sendi dan tulang. Okey.
Sekarang ni saya nak sharekan pula masalah sendi ni sebenarnya boleh juga membawa kepada masalah tulang. So bila kita berlakunya inilah seperti tadi yang kita tunjukkan ni, bila kita bergerak tak aktif, okey, dia boleh menyebabkan bone loss, kan? Bila kita dah sakit sendi ni, kita pun kurang bergerak. So bila kita kurang bergerak, dia akan jadi kita punya kepadatan tulang tu dah kurang. Tulang pun jadi lemah. Jadi mudahlah untuk kita tulang retak dan sebagainya. Okey, dan seterusnya bila cartilage tulang rawan kita ni dah start menipis, dia akan efek lah kepada tulang kita. Dia akan ada bone spur ni seperti yang Finas terangkan tadi. Tajam-tajam dekat tulang tu kan. Taji tulang tu pun akan mula muncul, dan bila berlakunya terlampau banyak keradangan, dia akan menyebabkan kita punya tulang tu jadi rapuh. Dan juga bila terlampau lama pengambilan steroid, okay, sakit je ambil ubat steroid kan, dia akan memberikan side effect jugalah, iaitu kita punya tulang pun, density tulang tu jadi lebih kurang, sehingga menyebabkan boleh dapat osteoarthritis. So that's why ini kalsium ni adalah antara nutrien yang sangat-sangat penting, kalsium. So kalau orang kata kanak-kanak je kena minum susu sebab perlukan kalsium, sebenarnya salah. Actually orang yang lebih dewasa pun sebenarnya perlukan kalsium, bukan kanak-kanak sahaja. Lagi kita meningkat usia umur, kena lebih pengambilan suplemen ataupun pengambilan kalsium sebenarnya. Sebab tulang kita ni dah makin porous, makin rapuh. Kan? Alright. So pentingnya kalsium ni seperti kita tahu bukan sahaja untuk tulang tapi juga untuk gigi. Dan saya nak sharekan sebenarnya cerita ni. Ni sebenarnya cerita daripada kawan Sarah, tak silap saya. Kawan Sarah, dia ni memang waktu dia pregnant, dia memang tak ambil suplemen, dia tak boleh minum susu, tak boleh nak ambil sebarang, dia tak ambil sebarang suplemen pun, kalsium dia tak ambil. Dan apa yang terjadi bila dia pregnant kan? Banyak gigi dia yang patah. Mula-mula dia start dengan goyang, tapi lama kelamaan gigi dah start patah. Itu yang kita nampak gigi kan. Apatah lagi dengan kita punya tulang. Dalam badan kita sendiri kita tak nampak. That's why masalah tulang ni sebenarnya adalah boleh dikatakan silent killer sebenarnya. Kita tak nampak benda ni sehingga kita rasa sakit. Okay, so that's why penting untuk pengambilan kalsium especially. Alright. Okey, ni dia statistik osteoporosis ni. Dalam kalangan wanita, 1 daripada 3 wanita, lelaki 1 daripada 5 lelaki pasti akan mengalami masalah osteoporosis ni. Okey, apa itu osteoporosis ni sebenarnya? Osteoporosis ni adalah tulang yang rapuh. Bila terjadinya tulang rapuh, tengok ni beza tulang yang normal, padat kan? Tapi tulang rapuh ni dia ada lubang-lubang lebih dekat dalam tulang. Yang boleh menyebabkan anda senang cepat retak tulang. Mudah patah. Terlanggar sikit dia dah patah. Okay? Alright. Okay, sekarang ni saya nak sharekan apa terjadi bila tulang kita lemah sebenarnya. Sehingga kan bila kita tulang rapuh, kita susah nak support berat badan kita. Okay? Macam mana? Jom saya nak suggest anda semua untuk buat aktiviti ni. Jom kita buat aktiviti ni. Semua boleh buat tak? Kamu tak on camera pun tak apa. Jom kita buat test ni, joint strength ni sama-sama. Berdiri dan berdiri dengan satu kaki. Semua boleh buat tak? Berdiri dengan satu kaki selama 20 saat. Jom kita buat sekarang. Okay, Fina start Finas, buat sekali ke? Oh, nak buat sekali ke? Boleh kot kita berdiri. Boleh. Tapi Finas tak sampai sebab pakai earphone kan? Oh, okey. Okey, siapa yang boleh? Jom kita buat sama-sama. Okay. Berdiri satu kaki. Boleh? Okey. Okey, boleh tak? Ada tak yang 10 saat je? Boleh? Okey, ramai boleh. Tapi berapa saat boleh tu? Kanan boleh. Okey, ke kiri tak boleh ke?
Boleh, boleh, semua boleh. Okey, Alhamdulillah, bagus. So maksudnya semua yang join kali ni sangat bagus, ada joint strength yang bagus dan boleh support berat badan. Maksudnya balance lagi. Yes, so maksudnya tulang anda pun kuat. Itu yang kita nak kan. Okay, kenapa kita buat aktiviti ni adalah kalau mungkin kalau kita susah nak support kita punya joint strength ni, apa maksudnya kalau kita tak boleh nak buat, tak stable, so dia akan mungkin anda punya tulang ni kurang kuat. Tak kuat lah. Okay? Sebab kita punya tulang dan juga sendi ni sebenarnya dia akan support berat badan kita. Okay. Alright, so lepas ni nanti boleh buatlah aktiviti ni bila jumpa prospek ke ataupun dengan downline semua. Okay, dan Finas nak teruskan dengan osteoporosis tadi, dengan tulang rapuh. Okay, sebenarnya tulang yang rapuh ni dia sangat bahaya, okay, berlakunya. Especially kalau kita jatuh, okay, boleh menyebabkan tulang retak ataupun tulang patah, mudah patah disebabkan tulang yang rapuh tadi ni, ketumpatan tulang tu dah rendah, sangat rendah. Okey, ataupun minor bumps. Minor bumps ni maksudnya anda terlanggar sikit je, terlanggar bucu meja, terus tulang dah retak. Okey, dan kalau yang lebih teruk lagi, even dia bersin pun boleh sampai tulang patah. Okey. So itu adalah bahayanya osteoporosis ni. Okey, dan sebenarnya osteoporosis ni seperti yang dikatakan tadi, dia adalah silent disease sebab kita tak nampak. Okey, dan that's why kita perlukan nutrisi yang sangat bagus daripada kalsium, daripada omega dan sebagainya untuk kita support lah. Okey, masalah ini. Okey, jadi sekarang ni Finas nak suggest lah kepada semua leaders-leaders yang ada dekat sini, yang masuk dekat sini. Lepas ni make sure anda utilize apa kita punya alat-alat yang ada di Shaklee. Make sure anda utilize, gunakan, pergi dekat branch masing-masing, buatlah kita punya bone density test ni. Okay, make sure check kadar bone mineral density anda. Okay, kalau yang jauh, okay, ataupun leaders yang jauh, boleh suggest dekat mana-mana downline anda, boleh buat dekat mana-mana branch yang terdekat. Okay, alright, utilizekan semuanya. Okay, dan ini adalah kenapa kita pentingkan kita cakap pasal osteoarthritis ni, sebabnya dikatakan pada 2040 nanti, risiko untuk mereka yang dapat fracture tulang ni akan lebih double, jadi double. So kita tak nak ini berlaku, kita nak semua rakyat Malaysia sihat dan kita nak semua boleh bergerak dengan kuat kan, especially mereka yang consume Shaklee. Alright, dan ini adalah tips lah, okay, untuk anda take action sekarang. Kesihatan tulang ni sebenarnya bukan sekadar minum susu saja. Actually anda kena exercise, kena maintainkan berat yang betul, berat yang healthy dan juga limit intake alkohol, kopi dan tea. Yang ni sangat penting. Kenapa? Sebab alkohol, kopi dan tea ni sebenarnya dia boleh menghalang penyerapan kalsium ke dalam kita punya tubuh badan sebenarnya. So kena limit lah. Okay, kena kurangkan dan hadkan. Dan pay attention. Kena makan makanan yang bagus dan juga support tulang kita dengan bone building minerals yang baik. Okey, sekarang ni nak tahu produk apa yang sesuai untuk kesihatan sendi dan tulang kita? Finas nak paskan kepada Daya, okey, untuk teruskan bahagian produk. Dipersilakan Daya. Okay, terima kasih Finas. Penjelasan yang sangat-sangat best. Saya pun uh, jadi sedar dengar penerangan Finas tadi kan. Kadang-kadang kita muda, kita tak rasa yang kesihatan sendi dan tulang tu penting untuk kita sebab muda lagi kan. Tapi sebenarnya macam Finas cakap tadi, masalah sendi, masalah tulang ni dia boleh efek semua orang. Daripada kecil sampai ke besar. Okay, so sekarang tadi Finas dah cerita mengenai kesihatan joint, kesihatan tulang. So sekarang ni jom kita tengok apa solution yang ada dekat Shaklee yang sebenarnya anda semua boleh gunakan untuk anda suggest kepada customer yang mungkin akan yang ada masalah-masalah ni lah. Jadi sebelum tu saya nak sharekan slide saya terlebih dahulu. Okay. So
Tapi bila kita bercakap mengenai joint pain, mengenai masalah tulang, of course lah kita boleh relate dengan produk yang bakal masuk insyaAllah pertengahan bulan ni, iaitu Pain Relief Caplet. So Pain Relief Caplet ni macam last month kita dah buat detail training mengenai Pain Relief Caplet, di mana Pain Relief Caplet ni dia gunakan bahan-bahan semula jadi untuk bantu untuk bagi keselesaan, untuk kurangkan rasa sakit pada bahagian joint dan juga pada bahagian muscle lah. Dan apa yang lainnya, sebab tadi macam tadi Fina cakap, sebenarnya orang yang ada masalah joint, orang yang ada masalah lutut, masalah tulang dan sebagainya ni, mereka ni akan bergantung kepada ubat tahan sakit. Sebab badan mereka dah inflame kan, so mereka akan bergantung pada ubat tahan sakit untuk satu jangka masa yang lama lah. Dan macam yang kita dah terangkan juga pada kelas yang lepas, antara salah satu side effect untuk pengambilan painkiller yang terlalu lama ni sebenarnya adalah dia akan efek lining pada bahagian perut. Sebab tu selalunya kalau doktor prescribe painkiller, dia akan bagi sekali ubat gastrik. Sebab untuk elakkan daripada masalah-masalah ni lah, terutamanya kepada individu-individu yang dah lanjut usia, mak-mak kita, atuk, nenek dan sebagainya, perut mereka lagi sensitif. So bila ambil painkiller, dia akan tambahkan lagi masalah ni lah. So option untuk mereka adalah dekat sini kita ada Pain Relief Caplet lah. So kalau kat sini kita tengok ingredient utama dalam Pain Relief Caplet ni, kita ada Boswellia extract, dan satu lagi kita ada safflower extract. Dan kedua-dua ni sebenarnya dia kena ada dua-dua. Boswellia extract dan juga safflower ni dia saling membantulah, untuk satu, untuk kurangkan rasa sakit. Yang kedua, untuk bagi keselesaan. Dan yang ketiga, untuk halang daripada masalah ketidakselesaan perut tadilah. Okay, so jom sekarang kita go through apa Boswellia, apa safflower. So kalau kita tengok dekat sini, Boswellia mungkin kalau kita dengar nama dia kita kurang familiar. Tapi kalau sebut frankincense, mungkin ada sesetengah orang tu dia lagi familiar lah. Sebab frankincense macam kita tengok, dia banyak dalam aromaterapi ataupun dalam diffuser, dalam oil-oil yang kita guna untuk diffuse kan. So frankincense ni sebenarnya dia antara bahan yang sangat-sangat mahal, sangat-sangat premium, sebab yang pertama sekali dia ada ciri anti-inflammation ataupun anti keradangan lah, di mana dia bantu untuk kurangkan keradangan, bantu untuk bagi keselesaan, sebab bila ada masalah joint, masalah utama dia adalah inflammation tadi. Dan selain daripada tu, frankincense ni juga dia dah digunakan sejak dulu lagi untuk treat masalah kaitan dengan perut dan juga untuk kurangkan rasa sakit lah. Bukan sahaja sakit pada bahagian lutut, tapi juga sakit-sakit yang lain, macam migraine, apa lagi, period pain dan sebagainya lah. Okay, so kenapa dalam Pain Relief Caplet ni ada Boswellia extract? Sebab kalau kita tengok banyak sangat kajian-kajian yang dibuat ke atas Boswellia extract ni lah, di mana dia relate kan apa kebaikan Boswellia ni kepada kesihatan sendi. Dan kalau kita tengok dekat sini, ni adalah salah satu research paper lah yang menggunakan Boswellia extract, di mana kalau kita tengok dekat sini, mereka kumpulkan 15 orang pesakit yang memang ada masalah osteoarthritis, yang macam Fina cakap tadi lah, keradangan, dia punya cartilage dah nipis kan, jalan pun rasa sakit, dia punya pergerakan pun dah terbatas. So 15 pesakit tadi ni, mereka bagi Boswellia extract ni selama 8 minggu. Mereka bagi selama 8 minggu. Kemudian selepas 8 minggu, mereka dapati pasien-pasien ataupun pesakit-pesakit ni, dari segi rasa sakit pada bahagian lutut tu, dia semakin berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, lutut dia yang sebelum ni stiff, tak boleh gerak kan. Bila gerak je rasa sakit, dah boleh bergerak, dah boleh fleksibel balik. Macam Fina cakap tadi kan, joint ni dia bagi kita gerak depan, belakang, kiri, kanan kan. So lutut dia pun semakin fleksibel lah. Dan yang ketiga, dia dapat berjalan dengan lebih baik. Mungkin sebelum ni sebab sakit, mereka selalunya akan lebih lama untuk duduk, tak banyak berjalan kan, pergerakan terbatas. Tapi selepas mereka ambil Boswellia serrata extract ni, dari segi berjalan tu dah boleh berjalan lah. Dari distance pun dah semakin jauh. Jadi tu adalah kenapa dalam Pain Relief Caplet ni ada Boswellia. Dan yang kedua, kita ada juga safflower. So safflower ni macam familiar kan, macam kita pernah dengar, betul tak?
So agak-agak sunflower ni dia ada dalam produk apa lagi dekat Shaklee? Macam familiar dengar kan? Ada tak yang tahu? Nutriferon. Ada yang jawab Nutriferon. Betul. So sunflower ni satu lagi dekat produk Shaklee ada dalam Nutriferon. So sunflower ni juga dia merupakan salah satu ingredient penting dalam pain relief caplet lah. Sebab satu dia ada ciri-ciri yang bagus lah. Dia ada antibakteria, kemudian antivirus, kemudian dia juga dapat bantu untuk kurangkan masalah keradangan. Dan dalam masa yang sama, dia dapat tingkatkan perjalanan darah. Jadi bila perjalanan darah dia cantik, secara automatik dia dapat bantu untuk nutrien-nutrien tu sampai kepada tubuh badan kita. Jadi dia dapat kurangkanlah masalah sakit lutut, osteoporosis, migraine sikit kepala tadi kan. Kemudian period pain waktu period. Dan sama juga sunflower ni sebenarnya dah digunakan sejak dahulu lagi. Orang-orang dulu-dulu kan diguna untuk treatment lah masalah-masalah yang saya cakap tadi. Okey. Dan sama juga sunflower ni juga dia dah ada banyak research yang dibuat ke atas sunflower ni untuk dia tengok apa kebaikan sunflower ni untuk kesihatan sendi. Terutamanya lah. Dan kalau kita tengok dekat sini, sunflower ni dia dah dibuktikan secara saintifik, dia dapat bantu untuk kurangkan masalah sendi. Kalau kita tengok dekat sini, result daripada research paper ni, dia tunjukkan yang sebenarnya sunflower ni dia bantu untuk lindung sel-sel dekat bahagian tulang rawan. Dia bantu lindungi sel-sel dekat tulang rawan tu. So dalam masa yang sama dia bantu untuk elakkan daripada tulang rawan tu menipis. Sebab sebenarnya kalau masalah sakit lutut, masalah joint ni selalunya disebabkan oleh penipisan tulang rawan lah. Dan sebenarnya bila kita cakap mengenai masalah joint ni, sebenarnya orang akan relate dengan sakit lutut sahaja. Sebenarnya tak. Kalau kita tengok dekat jari kita tadi pun Fina cakap ada joint. Dekat lutut pun ada joint, dekat siku pun ada joint, dekat tulang belakang pun ada joint juga. Sebab tu tadi bila duduk lama-lama kan akan sebabkan sakit belakang kan. Tu salah satu sebabnya sebab joint dekat bahagian tulang belakang tu lah. Jadi sebenarnya anda boleh suggest this product untuk individu-individu yang rasa sakit dekat bahagian-bahagian tadilah. Okay? Okay. So macam mana pain relief caplet ni dia bekerja? Yang pertama sekali dia relief. Relief tu apa? Maksudnya dia legakan rasa-rasa sakit, rasa tak selesa, rasa menyucuk dekat bahagian sendi tadi. Kemudian yang kedua, dia protect. Dia lindung kita punya tulang rawan daripada menipis. Sebab tadi kita tengok ada sunflower extract kan. Kemudian yang ketiga dalam masa yang sama, dia support. Dia sokong proses penyembuhan tu sebab dia dapat bantu untuk tingkatkan perjalanan darah. So, bila perjalanan darah elok, sebenarnya penyembuhan pun akan berlaku dengan lebih cepat dan juga lebih baiklah. So, ni adalah 3 cara macam mana pain relief caplet ni membantu untuk masalah-masalah sendi. Okey. So, macam saya cakap tadi, pain relief caplet ni InsyaAllah akan masuk pada pertengahan bulan ini. Okey, so sekarang jom kita tengok pula Shaklee difference. Apa unique selling point yang ada pada pain relief caplet ni? Macam mana anda nak yakinkan customer mengenai keselamatan pain relief caplet ni? Okay, so yang pertama sekali macam kita tahu pain relief caplet ni memang 100% daripada bahan-bahannya bahan organik, bahan yang botanical daripada tumbuh-tumbuhan. So tak perlu risau, dia memang tak ada side effect lah sebab bahan-bahan yang organik ni dia takkan datang dengan side effect. Dan kalau kita tengok dekat sini juga dari segi ingredient dia, dia memang gentle dekat perut, gentle to stomach. So mungkin ada customer yang dia tengah ambil painkiller, kemudian dia ada masalah, dia terpaksa bergantung dengan painkiller dan dalam masa yang sama dia ada masalah perut, ketidakselesaan perut, masalah gastrik dan sebagainya tak tahan. Jadi anda boleh suggestkan juga pain relief caplet ni kepada mereka. Dan yang kedua, jangan risau sebab salah satu fungsi dia dapat bantu untuk legakan kesakitan. So mungkin ada customer yang akan tanya, dia ada drug ke? Ada ubat tahan sakit ke dalam ni? Sebenarnya tak ada. Dia selamat, tak ada drug. So memang fungsi ataupun kesan itu adalah daripada bahan-bahan yang saya terangkan tadilah. Okay. So dari segi keberkesanan, sebenarnya
pain relief caplet ni semasa proses untuk diorang develop this product ni, sebenarnya mereka, pihak Shaklee sendiri, saintis-saintis Shaklee sendiri, dia ada buat research. So bahan-bahan yang mereka pilih ni bukan mereka pilih secara senang lah. Mereka ambil, mereka compare, so mereka tengok bahan mana yang bila dicampur dengan bahan mana akan bagi kesan yang terbaik. So dari segi keberkesanan ni memang dah terbukti berkesan lah, sebab kita ada research paper. Okay. Kemudian, so kalau kita tengok dekat sini, ni macam saya cakap tadi lah, dia dah terbukti secara saintifik. Saintis-saintis Shaklee dah buat kajian untuk buktikan yang pain relief caplet ni memang betul dapat membantu untuk kurangkan rasa sakit, beri keselesaan kepada joint ataupun sendi. Dan kalau dekat sini pula, ni adalah market comparison. Yang sebenarnya anda boleh gunakan juga untuk anda convincekan lagi customer mengenai produk ni. Sebab kalau kita tengok dekat luar, ada banyak juga brand-brand yang dia ada suplemen Boswellia. So kalau kita tengok dekat sini, brand A pun ada, semua ni ada Boswellia. Tapi yang lainnya, dekat kita punya pain relief caplet ni adalah kita ada supporting nutrient, sunflower tadi ni. Sebab tu saya cakap tadi, Boswellia dengan sunflower ni dia tak boleh berdiri seorang-seorang. Kalau dia seorang-seorang dia takkan berkesan. So dia mesti kena ada dua-dua. Dia kena ada Boswellia, dia kena ada sunflower. So kalau tak ada, tak jadilah. Okay. So dan dari segi scientific study, of course, Shaklee kan, so kita ada scientific study. Even the formula itself pun dah dipatentkan, maksudnya milik kita, tak ada yang dapat curi, tak ada yang dapat tiru. Kemudian ni adalah dari segi serving size, harga dan juga price ni kita akan confirmkan balik lah, sebab masih lagi dalam proses. So once dah dapat kelulusan dan sebagainya, kita akan announce lah harga untuk pain relief caplet. Okay, so ni adalah FAQ, frequently asked question, di mana yang ni anda boleh refer lah, sebab lepas ni anda boleh download slide presentation pada malam ni, so anda boleh tengok soalan-soalan yang sering ditanya. So mungkin ada customer-customer yang nak tanya kan, so anda boleh jawab based on FAQ ni lah. Dan sebenarnya last month, lepas kita buat sharing mengenai pain relief caplet ni, dan saya percaya juga lepas tu leader-leader pun ada banyak share kan. So sebenarnya kita saya sendiri dapat inquiry daripada customer. Dia tak buat Shaklee, dia customer lah, dia cari produk ni. So maksudnya memang ramai dekat luar sana yang mencari-cari solution untuk masalah joint, solution yang natural ni lah. Okay, so mungkin kita boleh go through 1-2 soalan. Okay, so mungkin ada yang akan tanya, kalau ambil pain relief caplet ni boleh ambil dengan suplemen Shaklee yang lain tak? So jangan risau, tak ada masalah sebab ni bukan drug. So sebenarnya anda boleh teruskan juga ambil suplemen-suplemen yang lain macam biasa. Contohnya ikut konsel lah, kalau dia ambil untuk joint sebagainya, sebenarnya anda boleh cross-sell, anda boleh suggestkan lagi solution-solution lain macam Osteomatrix, Omega Guard, RSV ataupun VVIX. So soalan lain mungkin vegetarian. Dia tanya, boleh tak vegetarian ambil pain relief caplet? Boleh, tak ada masalah sebab bahan-bahan kita memang daripada bahan botani. Okey, tu pain relief caplet. So far jelas tak? Dia tanya tak habis, lepas tu tanya. Okay, so tadi untuk join. So sebab bulan ni kita ada promotion Osteomatrix kan. So jom kita go through balik, kita revise balik produk ni, Osteomatrix. Okay, so selalunya Osteomatrix, bila kita cakap Osteomatrix calcium, of course lah untuk bone. So jom kita tengok apa yang menarik mengenai suplemen Osteomatrix ni. Okay, yang pertama sekali kalau kita tengok the main mineral yang ada dalam Osteomatrix ni, of course lah kalsium. So kadang-kadang bila kita cakap kalsium, kita akan teringat tulang. So kadang-kadang kita tak tahu macam mana lagi nak jual kalsium ni, Osteomatrix ni betul tak? Okay, tapi sebenarnya kalau kita tengok dekat sini, kalsium ni dia bukan sahaja bagus ataupun baik untuk tulang. Dia juga ada fungsi-fungsi lain yang anda boleh suggest juga kepada customer-customer yang lain.
Sebagai contoh, kalau kita tengok dekat sini, of course lah, kalsium untuk gigi dan tulang yang lebih kuat. Dan dalam masa yang sama, dia dapat bantu untuk tingkatkan ketupatan tulang, di mana dia bantu untuk halang daripada masalah osteoporosis. Macam Finas explain tadi kan, osteoporosis ni even bersin pun boleh sebabkan tulang tu retak. So memang daripada awal, memang kena make sure pengambilan kalsium setiap hari tu kena cukup lah. Dan yang kedua, siapa lagi anda boleh suggest? Anda boleh suggest dekat individu-individu yang sedang hamil. Sebab individu-individu yang sedang hamil ni selalunya antara masalah yang selalu mereka hadapi adalah kram kaki. Sebab apa? Sebab tak cukup kalsium lah. Sebab baby dalam perut pun nak kalsium kan. Jadi boleh tingkatkan masalah kram. So kalau ada customer yang sentiasa selalu ada masalah-masalah kram, boleh suggestkan juga di suplemen. Dan kemudian kalsium ni juga sebenarnya dia dapat bantu untuk improve kualiti tidur. Sebab tu kalau kita tengok selalunya, kalau kanak-kanak nak tidur kan, sebelum nak tidur, mak-mak dia akan bagi kalsium, dia akan bagi susu. Sebab susu ni tinggi kalsium. Susu ni dia dapat bantu untuk bagi tidur yang lebih lena. Kenapa? Sebab kalsium ni dia bantu untuk relaxkan balik masa-masa dekat badan kita. Kemudian dia bagi kita rasa lebih tenang lah. Jantung pun dia pump dengan lebih orang kata lembut. Jadi tidur pun akan jadi lebih lena. Dan kemudian mungkin juga ada customer-customer yang datang ada masalah constipation, boleh juga suggestkan this supplement sebab constipation ni bila kalsium ni dia dapat bantu untuk lancarkan lagi pergerakan usus untuk bantu masalah sembelit. Kemudian yang terakhir sekali, kalsium ni juga dia penting untuk jantung kita. Sebab dia bantu untuk jantung kita pump tu. So dia bantu untuk kuatkan lagi otot jantung tu lah. Jadi ni adalah antara target-target group yang anda boleh suggestkan lagi. Kan nak jual banyak kan Osteonutrix bulan ni. So anda boleh carilah this group dekat siapa yang anda nak suggest. Okay, so kenapa suplemen Osteonutrix ni dia berbeza dengan suplemen-suplemen kalsium yang ada dekat luar sana? Sebab kalau kita tengok dekat sini, dalam Osteonutrix dia bukan sahaja ada kalsium, tapi dia juga ada bone mineral ataupun mineral-mineral untuk tulang yang lain untuk support lagi kesihatan tulang. Sebab kalsium ni dia macam manja sikit. Dia kalau dia sendiri, dia susah dia take time sikit lah untuk badan kita serap. Tapi bila dia ada mineral-mineral yang lain ni, mineral-mineral yang lain ni dapat bantu untuk tingkatkan lagi keberkesanan penyerapan kalsium tu ke dalam tulang kita. So macam kita tengok kat sini, kalsium dia macam building blocks lah. Dia mineral yang bagi tulang kita tu keras. Kemudian magnesium. Magnesium ni dia bantu untuk bawa masuk kalsium dalam tulang. Vitamin D bantu untuk tingkatkan penyerapan. Boron bantu untuk metabolisme tulang. Dan manganese, copper dan juga zinc sebenarnya dia bantu untuk aktifkan enzim-enzim yang bantu untuk tambah baik kesihatan tulang. So mungkin sekarang ni dia terlalu teknikal. So nanti saya akan explain dalam bahasa yang lagi mudah lah. Okay, so ni adalah Shaklee difference untuk Osteonutrix. Kalau kita tengok, dia ada 3 jenis kalsium, kalsium karbonat, kalsium citrate dan juga kalsium citrate malate. Di mana ketiga-tiga jenis kalsium ni, dia ada fungsi dia yang tersendirilah untuk mantapkan lagi kesihatan tulang. Kemudian yang kedua, kalau kita tengok selalunya dekat luar, kalsium tablet ataupun kalsium suplemen selalunya dia datang dalam bentuk yang sangat besar. So susah nak telan. Tapi Osteonutrix dia punya caplet dia kecil, jadi senang, mudah untuk telan. Dan macam tadi saya explain, dia bukan sahaja ada kalsium, tapi dia disupport oleh bone building nutrient yang lain lah, yang lengkap untuk make sure kalsium tadi ni betul-betul diserap dalam tulang kita. Okay. So sekarang, jom saya nak explain macam mana setiap nutrien tadi ni dia bantu untuk mantapkan lagi fungsi kalsium, untuk kuatkan lagi tulang. So kalau macam saya cakap tadi, kalsium ni dia manja sikit. Dia kalau dia seorang dia susah ataupun dia lambat sikit lah untuk dia sedap ke dalam tulang. Tapi bila dia ada magnesium, magnesium tadi ni dia macam lori. So bayangkan tulang kita ni, kita nak bina tulang yang kukuh ni macam kita nak bina rumah lah. So magnesium ni dia bantu untuk transport kalsium ni, dia bawa kalsium ni ke tempat yang sepatutnya untuk dia diserap. Contoh bila kita makan, magnesium ni dia akan bawa kalsium ni ke tulang.
Sebab kita nak kalsium ni masuk dalam tulang kan. Kemudian bila dah sampai dekat tulang, dia akan pass dekat vitamin D. So vitamin D ni dia macam staff lah, macam pekerja. So apa yang vitamin D ni akan buat? Vitamin D ni dia akan bantu untuk bawa masuk kalsium tadi ni ke dalam tulang. Dia bawa masuk dalam tulang. Kemudian kita ada juga boron. So boron ni sebenarnya fungsi dia untuk kuatkan lagi tulang. Kuatkan lagi tulang, dia macam hammer lah. Kan kita nak bagi, kalau kita nak bagi struktur tu kukuh, dia kena ketuk-ketuk sikit kan. So boron tu macam tu. So dia ketuk-ketuk sikit untuk make sure tulang tu padat. Dan bila nak kuatkan lagi binaan tulang tadi ni, kita ada manganese, copper dan juga zinc. Manganese, copper dan zinc ni dia macam simen lah. Sebab kita nak stickkan brick tadi ni ataupun kalsium tadi ni together. Tak nak bagi ada yang terkeluar, ada yang tak masuk dan sebagainya. So manganese, copper dan zinc ni dia kuatkan lagi lah. So dia aktifkan enzim. So bila ada enzim yang cukup, sebenarnya dia dapat bentuk tulang yang lagi padat. Okay. So ini adalah market comparison. Market comparison untuk osteonutrix. So kalau kita tengok dekat sini, dari segi jenis kalsium yang ada, osteonutrix ni adalah suplemen yang lagi komprehensif lah dari segi jenis-jenis kalsium yang ada. Kemudian dari satu serving pun 750 mg. Di mana kalau kita tengok sekurang-kurangnya kita perlukan 1000 mg sehari kalsium untuk tulang. Dan kemudian dari segi supporting nutrients, dari segi, untuk osteonutrix dia paling lengkap lah. Ada magnesium, vitamin D, boron, manganese, copper dan zinc. So jangan risau, bila ambil suplemen yang betul, supporting mineral yang betul, dia akan bantu untuk kalsium tu betul-betul diserap ke dalam tubuh badan. Dan dari segi harga pun kalau kita tengok sangat-sangat kompetitif, sangat-sangat berbaloi.